Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Oke, ini adalah pembelajaran bagi topik seterusnya, yaitu pengurusan bahan buangan. Minggu lepas kita sudah belajar tentang jenis bahan buangan. Kali ini kita akan belajar tentang pengurusan. Sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih dan tahniah pada semua murid yang sudah menghantar tugasan. Tolong hantar tugasan pada hari yang itu sebut. Kalau lambat pun cikgu saya terima, tapi janganlah lambat sangat sebab apa yang kamu hantar tu itu saya dapat nilai. Kalau kamu tidak hantar, jadi macam mana saya mau nilai tu PBD kamu? Penting tu PBD kamu, okey? Okey, jom kita teruskan. Okey. Pengurusannya, okey. Macam pengurusan ni maksudnya orang yang menguruskan bahan buangan lah. Macam kenapa kamu dapat lori-lori tu kan, di tong-tong sampah. Okey. Kalau tidak ada siapa menguruskan, habislah kita punya bandar akan jadi kotor. Okey? Okey, macam biasalah sediakan ni, tapi sebelum tu sama kamu dengar dululah. Okey, penjelasan tentang topik hari ini. Okey. Okey, hari ini kita akan belajar dua perkara iaitu amalan pengurusan bahan buangan, amalan kedua pengurusan bahan buangan. Amalan tu yang kita buat, yang apa yang perlu kita buat sebagai seorang rakyat yang bertanggungjawab. Pengurusan tu kerajaan, apa kerajaan buat agar kita punya tempat tidak kotor, okey? Okey. First, kita tahu tentang amalan kita dulu, amalan pengurusan bahan buangan. Apa yang perlu kamu buat? Okay? Kamu maukah hidup tempatnya kotor? Tidak mau kan? Kita mau hidup tempat yang bersih. Di dunia ini, negara paling bersih yang paling bagus adalah Jepun. Jepun. Tapi pengurusan bahan buangannya memang susah dan payah. Tapi hasilnya, negara orang bersih. Di luar tu macam rasa selesa, tidak dapat tong sampah. Siapkah hidup dengan tong sampah? Dengan sampah sekeliling? Ini kan seronok kan? Okay? Okay. Ada terdapat 5 amalan terbaik dalam pengurusan bahan buangan. Ada 5 saja, dah banyak. Okay. Pertama, bungkus kemas plastik bahan buangan. First, itu kamu bungkus. Maksud saya, kalau kamu buang sampah kan, bungkus dengan plastik lah. Tapi janganlah pakai plastik dami-dami, plastik sampah yang hitam tu, ikat. Lepas tu ikat. Okay? Jangan kamu bawa begitu terus boom. Kalau buang, berhamburan lah. Ikat. Ikat dengan kemas. Dan kalau boleh belilah plastik hitam yang tebal sikit. Janganlah berkira kalau bersih, tempat kita bersih, tidak ada penyakit. Mata pun tidaklah sakit memandang. Okay? Amalan kedua, okay, bahan buangan cecair isi dalam bekas khas. Contoh minyak. Okay, minyaklah paling senang kan. Minyak ni, minyak masak, kamu tuang dalam botol mineral biasa, lepas tu baru buang. Jangan terus buang merata-rata. Patau-patau, jangan buang terus ke laut. Kamu je mandi air laut tu nanti. Ah, minyak kereta, minyak motosikal yang bahaya tu, simpan dalam bekas dia, tutup, baru buang. Jangan tidak tutup, okay? Nanti kalau tumpah, payah lagi kotor, berbau lagi nanti, okay? Okay, itu amalan kedua. Amalan ketiga, masukkan jenis bahan buangan mengikut tong sampah yang disediakan. Okay? Kita di Malaysia Labuan ni agak jarang lah praktikan benda ni. Tapi lagi bagus untuk kita praktikan dari awal. Paling senang begini. Bahan makanan dan buangan, jangan sekalikan campur dengan botol lah, apalah. Tin, buat tin. Kaca, buat kaca. Kertas, buat kertas. Lagi bagus yang makanan yang macam tin tu kan. Dan botol minuman-minuman tu kan. Sebelum buang, cuci dulu, cuci. Kenapa mau cuci sampah je tu? Kenapa mau cuci? Sebab supaya tidak berbau tong sampah kamu nanti. Okay? Lepas makan, lepas minum Coca-Cola kan, cuci. Cuci, buang. Okay? Boleh? Ikutlah dia punya bagaimana yang lagi bagus. Okay? Kaca, kalau boleh, buanglah. Janganlah buang kaca tu dalam plastik yang nipis. Buanglah dalam apa tu karung yang tebal sikit. Takut terkena tukang apa tu urus tu kesian luka. Okay? Okey, amalan keempat iaitu hasilkan baja kompos gunakan sisa makanan. Ini mungkin kita jarang buat lah, tapi sisa makanan tu kalau boleh jangan dicampurkan dengan sampah yang tintin segala semua lah. Nanti berbau. Okey, boleh? Kalau berbau, di rumah kamu berbau ada ulat. Ulat tu kan jadi lalat. Untuk ulat tu jadi lalat, satu hari saja. Dan lalat tu membawa penyakit. Okey, penyakit lagi bahaya daripada COVID. Itu kalau lalat tu kolera. Okey, lepas tu mak tintin tu lah kamu buang merata. Ada jentik-jentik. Penyakit yang paling bahaya, Aedes, malaria. Okey, belum ada ubat gitu.
Okey, yang kelima, amalan kelima yang terakhir, 3R. 3R ni kamu tahu kan? Reduce, reuse, recycle. Okey, reduce tu maksudnya kurangkan. Okey, kurangkan. Contoh, kamu ke bandar, dulu-dulu kita pakai plastik kan. Tapi sekarang kita pakai yang beg begini. So, kita kurangkan penggunaan plastik lah sebab beg ni boleh pakai balik-balik. Okey. Contoh kedua, kalau kamu pergi minum Starbucks. Orang kaya pergi Starbucks kan. Tapi kononnya mau ambil botolnya tu yang tulis nama tu. Janganlah begitu. Kamu beli dia punya botol Starbucks tu yang di luar tu. Beli refill. Pakai itu saja. Nanti kalau kamu order, bawa saya yang kamu beli Starbucks tu. Kamu isi pakai itulah. Dapat 10%, 10% diskaun lagi. Saya dengar-dengar. Okay? Itu reduce lah. Lepas tu kalau contoh beli keropok. Keropok. Janganlah beli keropok yang keropok ada plastik kecil-kecil lagi yang keropok yang kecil-kecil tu. Kan itu penuh sampah. Beli keropok yang sebesar terus semua tu. Okay, senang. Okay, itu reduce. Reuse ni guna balik. Guna balik contoh, yang paling senang lah. Air mineral, habis, kamu isi lagi air baru. Guna balik. Tapi ingat, botol ni tidak boleh pakai air panas. Sebab nanti ada bahan kimia. Okay? Itu reuse lah, guna balik. Apa lagi guna balik? Contoh, alah tidak berasa di sini. Kadang-kadang macam botol minuman ni kan, habis kamu buat pasu bunga, tempat simpan pensel, itu reuse. Okay? Recycle kita semula. Botol ni, dia terkekilang, dihancurkan, dibuat balik jadi botol baru. Itu recycle. Okay? Sama juga macam kertas. Kertas ni dihancurkan, kalau contoh digunakan, dihancurkan, dikilang, dibuat balik jadi kertas baru sama ada tisu, kotak atau kertas baru. Itu recycle. Okay? Okay, selesai sudah amalan terbaik. Sekarang pengurusan bahan buangan. Okay. Di Labuan ini, yang menguruskan kita punya semua sampah, okay, inilah pengurusan bahan buangan lah. Kita dulu lah. Maksudnya daripada yang ambil, lepas tu orang collect, asingkan, itulah jadi bahan baru. Okay, di Labuan ni, yang menguruskan kita punya sampah ialah, okay, lupa pula ada lagi. Di kebanyakan kawasan bahan buangan mesti diuruskan secara terancur oleh pihak berkuasa tempatan. Okay, pihak berkuasa tempatan ni adalah pihak kerajaan lah. Okay, tapi ada namanya, ada badan dia lah. Semua bandar, semua pekan di seluruh Malaysia ni ada yang mengurus bahan buangan. Tapi bergantung pada kecekapannya sebab kebanyakan ada bandar-bandar yang kotor juga kan. Tapi di Labuan syukur bersih. Okay. Okay. Di Labuan inilah yang akan menguruskan kita punya bahan buangan iaitu Perbadanan Labuan. Ini pejabatnya. Kalau kamu nampak lori-lori yang bawa sampah tu, semua diuruskan oleh diorang lah. Gaji diuruskan oleh diorang. Ingatlah, pekerja pembuangan sampah tu, gaji besar tu dan setiap bulan serasa diorang kena bagi percuma pergi hospital cek kesihatan. Percuma, free of charge. Okay? Itu ini di Labuan. Kalau di KK, ini di BKK. Okay, di KK ni. Ini logo dia. Ini pejabat dia lah. BKK Dewan Bandaraya Kota Kinabalu lah yang menjaga kebersihan dan keindahan bandar tersebut lah. Itu di KK. Okay. Okay, kita tengok cara-caranya macam mana kerajaan Perdana Labuan uruslah. Okay, pertama, bahan buangan dikutip dan diantar ke pusat pengumpulan sampah. Kalau kamu perasan, di kampung Patapatau ke apa-apa, ada satu tong sampah hijau tu kan? Atau dua tong sampah tu. Jangan pula kamu buang sampah terus ke laut. Jangan ambil sampah tu buang di tong sampah hijau tu. Pastikan diikat kemas. Okay? Kemudian kamu perasan ada satu papan tu ada jadual-jadual pungut sampah. Okay? Jadual pungut sampah tu yang akan bagi tahu jam berapa dia akan datang ambil sampah. Okay? Ingat gunakan kemudahan ni sebab kamu bayar cukai. Cukai yang kamu bayar tu, inilah digunakan. Apa tu kemudahan ni untuk kasih buang sampah kamu. Okay? Ada cukai ni, ada kamu bayar. Tiap tahun ke bulan. Okay. Lepas kena ambil sampah tu oleh lori sampah. Okay. Akan dihantar ke tempat pusat pengumpulan sampah. Bahan buangan sampah diasing lah. Okay. Di sini, di Labuan, dihantar ke Bukit Kalam. Ada satu kawasan tu, ada simpang. Satu ke Taman Kilan. Dan satu lagi, satu kawasan tu yang macam lebar, yang punya jalan tu. Anda hantar ke sana, sampah-sampah akan diasingkan. Sampah ikut jenis lah. Okay?
Ada jenis yang boleh digitar semula, ada jenis yang tak boleh digitar semula. Okey? Okey, bahan yang boleh digitar semula, alamak, seperti itu pula. Okey, bahan yang boleh digitar semula, tak boleh digitar semula ialah, bahan buangan yang boleh digitar semula adalah kertas akan dihancurkan dibuat blok begini, plastik akan dihancurkan begini, akan jadi plastik baru, logam akan dihancurkan begini, dan kaca akan dihancurkan beginilah. Kenapa kamu? Alah, sini ada kaca. Kalau nampak sore, ada kaca sini, kaca. Kaca tu dikisar, jadi pasir balik, mesti dibuat kaca baru, okey? Okey. Ah, okey, untuk bahan buangan yang tidak boleh digitar semula, ah, ia akan dibakarlah dalam mesin yang bernama incinerator. Mesin itu macam macam tong besar lah, macam relau besar, macam bilik besar, sampai dibuang api marak lah dalam tu. Okey. Dan yang punya sisa dibakar tu akan dilupuskan lah di tanah pelupusan sampah. Di Bukit Kalam juga tu ada satu lokang tanam lah yang hasil dibakar tu akan ditanam-tanam untuk buat tanah baru. Okey. Labuan kebanyakannya kita pakai ni incinerator. Gitar ni senang pasti ada ke tidak? Okey, boleh faham kan? Mula-mula kena kutip, lepas tu kena asingkan, lepas tu pecah dua lah. Yang boleh digitar semula, kena gitar semula. Yang tak boleh digitar semula, kena bakar dalam incinerator. Lepas kena bakar, kena simpan dalam tanah. Okey, di tempat perusahaan sampah. Okey, so itu saja. Boleh sediakan buku, kita tulis. Ini saja, okey, pengurusan bahan buangan, terancang, amalan, rekod tempatan, bungkus, kemas, okey. Isi ini je lah. Okey. So, boleh buat ni, tulis saja ni, bayangkan kerja paling mudah. Tulis saja ni, tulis lawa-lawa, tulis bagus-bagus, gambar screenshot, hantar ke Telegram, okey? Siapa yang hantar baru saya boleh nilai. Kalau kamu tidak hantar, macam mana semua nilai, okey? So, bagi siapa sudah siap, boleh tutup video ni. Siapa boleh belum, boleh pause, okey? Bye-bye. Jumpa lagi minggu depan. Minggu depan kita akan quiz pasal topik bahan buangan, okey? Bye-bye.